Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala mu'alif qad sallahu sirrah. Adapun sifat yang lazim bagi baitillah, sifat yang semestinya dibubuh, yang ada dalam baitillah, makna dalam batin hati, qalbi kita, ia telah 10 juga. Adapun sifat yang tiada patut situ. Adapun sifat yang tiada patut bagi baitillah, makna sifat ni naklah dibersihkan, dibuang supaya dia layak menghadap hadrat Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada sifat-sifat mazmumah ni, maka dia tidak boleh menghadap. Kalau nak tuangkan makrifat pun tak masuk. Ya, maknanya tidak layak. Farriq qalbak minal aghyar wa la yamla'u bil ma'arif wa la asrah. Kosongkan batin hati lain daripada Allah, barulah dimasukkan dengan sir dan sebagainya. Adapun sifat yang tiada patut bagi batin hati, Baitullah adalah 10 perkara. Ia telah bersohbah dengan yang lain daripada Allah Ta'ala. Batin hati kita naklah bersohbah dia dengan Allah Ta'ala. Kun ma'allah, jadikan diri kamu tu serta Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Serta mana lazim dengan amalan syariat dia, dan lazim dengan tariqah dan hakikat dia. Surah 6. Jumpa bagi 3 atas. Bersobah maknanya jangan yang lain daripada Ta'ala. Maknanya kalau kita rapatkan diri kita dengan makhluk, bermakna kita berpisah, jauh daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ya, nah, dia sentiasa menghadap ke hadrat Allah Subhanahu Wa Ta'ala, sebab zikir tak boleh berhenti. Itu yang pertama ini. Dan lalai daripada Allah Ta'ala, ni semua kena buang. Ghaflah, kelalaian, ini satu daripada benda yang memudahkan bagi musuh kita menombangkan kita. Iaitulah nafsu dan syaitan. Memutuskan jalan kita dengan Ta'ala ialah ghaflah, lalai. Betul, orang yang lalai pada istilah sufi dia panggil apa? Orang dalam keadaan junub, berada besar, ada besar batin. Kaifa an yadkhulah hadratallah wa huwa lam yatatahhar min janabati ghafalati. Kaifa an yadkhulah hadratallah, macam mana kamu nak masuk hadrat Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Wa huwa lam yatatahhar min janabati ghafalati, sedangkan kamu belum bersuci daripada janabah kelalaian. Mana kelalaian yang ditasbihkan dengan orang yang berjunub. Wajah syabah dia, itulah bagaimana orang yang berjunub ditegah daripada duduk dalam masjid. Begitulah orang yang lalai, yang tidak ingat ke Tuhan, maka dia tidak layak untuk duduk dalam hadratillah Ta'ala. Itu dia suruh kita full time, zikir tak ada berhenti, sentiasa ingat akan Allah Ta'ala. Sebab lalai ini perkara yang amat bahaya. Ya, lalai adalah perkara yang sangat bahaya. Ini senjata besar bagi musuh, ialah al-ghaflah, lalai. Bila ghaflah tanalu syahwah. Abi Madian kata apa? Bila ghaflah tanalu syahwah. Dengan adanya kelalaian mencapai akan nafsu. Mana nafsu boleh kontrol kita dengan sebab kita lalai. Lalainya boleh kontrol kita. Kita lalainya boleh kontrol. Lupa je, pum, syaitan. Syekh Abdul Qadir Jalani kita masyhur. Satu saat anak murid dalam suluk terlupa Tuhan ni, pum, syaitan serbu macam lalat burung bangkai. Itu satu saat dilupa. Kalau 1 jam seterusnya ambil lantan. Ya, lalai habis terus. Ini bahaya besar, ghaflah.
Pertama, bersohbah dengan yang lain, makna merapatkan hati kita dengan lain, jinak hati kita kepada yang lain, memandang yang lain, ingat yang lain, bersedap dengan lain, berlazat dengan lain. Itu makna sohbah ni sifat tu. Semua kena buang. Kemudian lalai dia Ta'ala, dia kena banyak zikir. Peringkat awal dia kena zikir bil lisan, kemudian zikir bil qalbi, bisir dan seterusnya. Dan yang ketiganya, syirik dengan Allah Ta'ala. Ya, syirik dengan Tuhan. Kena buang. Syirik apa dikendaki sini? Asyirkul khafi. Adapun syirik jali itu memang tak ada dah kita. Syirik jali itu kufur terus. Syirik asgar, ya itulah peringkat pertengahan. Ni kitab ni nak masuk apa ni? Nak mendapat pancaran daripada Tuhan. Syirik dibahas ini adalah syirkul khafi, iaitu ru'yatun nafs, memandang akan diri kita. Sebab kita kena padamkan, kena lenyapkan, fanakan akan diri kita tadi, lenyapkan. Allah. Itu syirik dengan Allah Ta'ala. Syirik bila apa namanya? Syirik fi syuhud. Ya, dia tauhid kita sini adalah tauhidus syuhud wal ayan. Kalau tauhid am dia panggil tauhid bil dalil wal burhan. Bagi sini dia panggil tauhidus syuhud wal ayan. Maka lawan dia syirik dia fi syuhud dia. Syirik dia fi syuhud wal ayan. Mana dalam memandang tu dia dah syirik. Memandang rohani dia nampak makhluk gitu. Dia nampak af'al makhluk. Dia suruh padamkan terus. Kemudian dapat mahabbah dengan Tuhan kan. Ya, bila dia lenyap dia baru dah kuntu sam'ahu allazi yasma'u. Ya, fa iza ahbabtu kuntu sam'ah. Bila aku kasih dia, akulah pendengar. Mana bila dia masuk line di situ dia rasakan af'al semua dari Allah Taala. Itu makna dia dah masuk line orang yang dikasihi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab dia kat mana pusing tembak zikir kena banyak. Tak boleh zikir tak boleh pergi. Dia jam. Ya. Syirik dengan Allah Ta'ala tu kena buang. Itu benda yang tidak layak duduk dalam Baitullah. Mana dalam qalbi kita, sir dan seterusnya. Dan tiada berpegang atas Allah Ta'ala. Ya, dia berpegang hati dia dalam semua masalah dia. Ada problem dia, semua dia nampak benda lain. Kalau sakit dia nampak doktor dulu. Habis tak boleh berubat tak ada masalah. Nampak rohani kita kat mana kita pergi. Maknanya dia kena berpegang hanya kepada Allah Ta'ala. Pada diri dia pun tak boleh. Ya, sebab dia dalam syuhud pandangan dia. Jangan dia berpegang selain Allah Ta'ala. Dia pegang je lain Allah Ta'ala, pum, itu putus. Perjalanan rohani dia tu tercacat tentang. Dia tiada berpegang melainkan. Sebab tu dalam zikir-zikir kalau kita tengok mula-mula tidak zikir pun mula dia mula apa? Semua lapas-lapas dia ambil Quran, semua lapas i'timad Allah. Hikam pun dia bahas i'timad, sandaran, berpegang. Sebab kalau berpegang lain Allah Ta'ala habis. Dia nak sampai ke Tuhan dia kena pegang Tuhan. Dia nak sampai ke Tuhan pegang dengan makhluk. Nampak? Jadi juga kalau mursyid dia tarik-tarik yang kau tak rabitah dia nak tariknya. Mursyid kau rabitah dengan dia baru dia tarik rohani kamu. Kan, dengan izin daripada Ta'ala tu jadi dalam bentuk kerohanian. Ya, ni rabitah orang pasang tak tegang, rabitah orang tak pasang. Ya, dia ada karen dan bila kita pasang rabitah dengan mursyid kita, mursyid dengan rabitah tak ada karen. Naik apa ke atas. Rangkaian ya rabitah tadi. Itu segi kerohanian. Ni segi hakikat. Maknanya kita rangkaian hati dengan Tuhan baru boleh sampai. Ini kita tak berpegang, kita nampak benda lain, waham, ikutkan waham. Jadi terputus makrifat kita dengan Tuhan, payah nak dapat pancaran syuhud kita, payah nak dapat. Sebab apa? Pegangan gantungan hati dia selain daripada Allah. Ini kena buang. Mana tidak berpegang atas Allah Ta'ala. Ini semua kerosakan. Benda-benda yang macam ni kena buang. Yang mesti ada iktimad dia, sandaran dia sentiasa kepada Allah Ta'ala. Dan tiada iktibarkan bagi takdir Allah Ta'ala. Mana dia tidak iktibarkan memandang takdir, dia pandang apa? Usaha dia. Dia panggil disangkut dengan apa? Sebab. Ya, syariat semua kita mengadakan sebab, tapi hakikat dilarang. Jangan berpegang pada sebab. Ya, kena pegang pada dia, musabbibul asbab. Jadi kita pegang aja, habis. Sandar je habis. Semua hijab ni. Ya, benda yang tidak layak ada dalam batin. Kalau benda ni dalam hati kita bertimbun-timbun hijab ni. Ya, berlapis-lapis hijab. Dan macam mana dia nak terbuka dengan Allah Subhanahu Taala. Ya, berpegang digantung pada harta dia, dia bergantung pada kekuatan dia, bergantung pada tenaga dia, bergantung pada ilmu dia, habis.
Sebab kata inna asyaddan nas hijab al-ulama wal ubad waz zuhad. Kita tengok sini hujan gitu. Ya, ulama tu masih terhijab lagi, hijab nurani. Bila dipandang di ibadat, dipandang di kuat habis hijab. Ya, ubat ada ibadat, ibadat disuruh berpegang jangan. Ini dua benda yang kena pandai tapis. Ya. Ibadat disuruh bertingkat tapi pegang jangan. Pegang semua nampak daripada kul bi fadlillah wa bi rahmatih. Kan? Wa bi dzalika falyafrahu wa khairun mimma yajma'un. Semua ulama mentafsir banyak tafsiran kul bi fadlillah fi fadlillah ay tauhidul am. Adapun rahmah ay tauhidul khas, tauhidul syuhud. Ya, itu banyak pentafsiran. Semua itu kurnia daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi benda yang tidak harus ada ialah tidak iktibar bagi takdir. Mana dia tidak mengira, sedangkan semua itu berlaku dengan takdir. Ya, takdir apa? Qadar Allah Taala pada azal. Dipanggil takhsis iradat pada azali. Ta'luq tanjizi qadim bagi iradat, itu setengah kaul. Qada ila ta'luq tanjizi hadis bagi kudrah. Satu pendapat sebaliknya. Jadi khilaf. Ya. Makna benda yang semua ditakdirkan Allah Taala itu saja berlaku. Tapi kalau kena butanya mata hati dia, dari hitam legam, tak nampak, gelap, hijab banyak, dia nampak dia. Dia pandang bayang, tak pandang Allah Ta'ala. Habis. Dan kalau kesah pada bala Allah, tu semua kena buang tu. Bahkan orang sampai peringkat ni kena bersih. Dia merasakan bala itu adalah hadiah daripada Allah Ta'ala. Sebab Tuhan memakaikan dia dengan pakaian kekasih-kekasih Allah Ta'ala. Ya, maka nabi dinihi subhan istadda bala. Cukup kuat berpegang dengan agama Allah, lagi kuat Tuhan uji dia. Jadi ujian yang datang tu dia sambut dengan senyum manis dia. Ya, sebab itu hadiyatan minallah, kurniaan dari Allah Ta'ala. Ya. Jadi mana kalau kena bala dia keluh kesah, dia tak nak bala senang, rehat, kalau boleh mati tak nak. Qul innal mautal ladzi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum. Katakan ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, innal mautal ladzi tafirruna min. Sungguh kematian yang kalau dia nak lari. Manusia kalau mati nak lari, kalau boleh nak tongkat langit. Ya. Fa innahu mulaqikum, dia akan bertemu nak lari mana? Ini semua bersih kan ni. Ni kalau tak bersih, jawab dia tak akan terbuka. Ya, 10 perkara ni kalau kita tak sental, kita tak bersih, tak settlekan, tak terbuka roh ni kita nak menghadap dia. Mana tidak ada istiadat, persiapan dia tak ada. Ya. Sebab dia kata apa? Kena lepaskan dalam hikam sebab apa tu? Ukhrud min awsafil basyariyyati an kulli wasfin munaqid, yang jadi nakid lawan ni, an kulli wasfin munaqidin li ubudiyati litakunu linida'il haqqi mujiban, satu, wa min hadratihi qariba. Ni ukhrud mana keluarkan, bersihkan sifat ni. Min awsafil basyariyah, ni semua sifat basyariyah, sifat kemanusiaan ar-radi'ah, yang cela, yang kotor, tak elok. Ya, bersahabat selain Tuhan, sahabat mana? Makhluk dia rapat. Ya, lalai itu semua sifat arat basyariah. Ya, memandang diri syirik hafi, berpegang atas diri, ya, itu semua perangai-perangai yang radiah. Ya, tak pandang kudrat takdir Tuhan, dia pandang usaha dia pandang hebat dia, keluh kesah pula, layankan nafsu, itu semua radiah. Ya, jadi kena buang tu, ukhrud, sental, keluar mana, buang, bersihkan. Ukhrud min awsafil basyariah, an kulli wasfin, daripada sifat wasaf mana, munaqid li ubudiyah, yang bertentangan ni, sifat ni munaqid, sifat yang bertentangan dengan ubudiyah, kehambaan itu. Supaya apa? Litakunu linida'il haqqi mujiban, supaya kamu layak menerima nidak, seruan, futuhat, ma'arif daripada Allah Ta'ala. Ilham rabbani, aurat ar-ruhani, waridat, ya, sebagai dalam warid al-intibah, al-iqbal, al-wisal, banyak pecahan-pecahan itu. Bila janji dia bersih kan. Yang makna kalau bergelas sudah bersih, ikutlah hawa air apa nak tuang cendol air apa pun boleh. Ya. Air apa 1000 jenis air, syarat bersih. Sebab sudah bersih kan. Baula min hadratihi qariba. Hadrat Tuhan kamu dekat, hampir. Maksud dia hadratillahi ta'ala. Dan marah bagi qada Allah. Ya. Marah, dia petikai, walaupun kadang tidak dengan mulut, dalam hati dia oh tak boleh, dia kena taslim. Ya, samaratu tasawuf at-taslim. Ya, samarah bagi tasawuf ialah at-taslim, kena serah habis tu. Baru dia ada samarah dia, kalau tidak tak ada.
Dan takabur atau makhluk ni lagi besar. Ni langsung tak nampak kalau takabur. Allah, yang ni payah betul kita nampak. Ya, kita rasa kita hebat daripada orang, habis bom jatuh. Ya, segi ilmu, segi amal, segi macam-macam segi, lagi sudut, segi gaya, segi pakaian, segi bercakap, segi akhlak, semua ada unsur takabur. Maka orang takabur tak layak masuk. Ya, tilkad darul akhiran naj'aluha lil ladzina la yuriduna uluwan fil ardi wala fasad. Demikian lagi akhirat il jannah. Ya, Allah Taala sediakan bagi siapa? Lil ladzina la yuridu. Bagi mereka yang tidak ada iradah. Arada yuridu, tidak ada hasrat, tidak ada kehendak, tidak ada iradat, ya, bahawa nak meninggikan diri tak. Dia downkan diri dia. Kalau ada je bisa masuk. Surga bukan tempat orang tu. Ya, la yadkhulul jannah man kana fi qalbihi misqala dzarratin min kibrin. Tidak akan masuk ke syurga orang yang ada sebesar zarah dalam batin hati dia penyakit kibir, membesarkan diri. Ya, di dunia syurga makrifat kita boleh masuk. Hijab. Ya, di akhirat syurga maklum. Dua kan, semalam dia sebut dalam hadis. Dua-dua tak boleh masuk. Sebab tu dia kena bersih. Kalau sudut memang nampak tu kan. Yang masuk kena melantaikan diri. Kita angkat di kepala rasa hebat ni. Keadaan dia tarik zikir pun tak lepas. Ya. Dan takabur atas makhluk Allah Ta'ala. Jadi cara dia kalau kita Kashful Asrar, dia kata apa? Kau pandang orang tua, kau kena rasa orang tua tu lebih baik. Sebab umur dia panjang pada kamu, ibadat dia lebih banyak pada kamu. Kena rasa gitu. Ni pandang orang tua, ni tu bangka kan ada apa. Dia potong dia nampak baik. Nampak ada budak ni hapus. Padahal budak tu kalau mati belum balik direct syurga. Kita belum tahu lagi. Budak dia punya nakal macam mana pun, kalau dia belum balik, dia nakal macam mana pun, dia mati direct syurga, dia tak ada hisap. Kita ni kalau mati tak berkupu, tak tahu Allah alam. Ya? Itu maknanya. Dan itulah seterusnya. Makna apa? Jangan ada ruang kita beri muka pada diri kita nak angkat kepala. Jangan tunduk. Wala tamshi fil ardi maraha. Kamu jangan menapak atas muka bumi aku dengan sombong. Ya, jangan angkat kepala, tunduk. Itu maknanya. Bila ditunduk aja, dia masuk golongan mukhtar. Ya, iza aradallahu bi'abdi khairan faqahu fid din wa zaharu fid dunya wa bassarahu uyubah. Artinya ujub. Bila Allah nak pilih seorang hamba jadi baik, yang pertama faqahu fid din. Allah beri tafaqquh, suka menimba ilmu agama. Yang kedua zahadahu fid dunya, hati dia zuhud dengan dunia. Bahawa hati dia tidak tertambat, tidak terbelit dengan makhluk. Dia sentiasa hudur hati dia dengan Allah Ta'ala. Itu zuhud yang hakiki sebenarnya. Ma fi qalbi ghairullah. Itu slogan Syekh Abdul Qadir Jilani. Dan itulah terikat lain sama. Yang ketiga ni wabasarun uyubah. Tuhan bukakan batin hati dia, sentiasa memandang keaiban diri dia. Jadi orang sentiasa pandang kurang dia, itu orang dah masuk lain pilihan Allah. Mafhum mukhalafah dia kalau tak ada itu, orang tu tak terpilih lagi lah. Sebab tu tak boleh masuk, dia kena bersihkan dulu. Takabur atas makhluk. Dan tiada memeliharakan amanatullah. Amanah Allah Ta'ala minal wajibat wal masnunat, semua tu kena jaga. Yang wajib semua dia kena ngaji syariat. Ya, amanah Tuhan tu ada dalam hukum syariat, semua dia kena jaga. Kalau tak ada lepas tu jawab dia sangkut enten. Ya. Al-haqiqah bila syariah batilah. Ya. Syariah bila hakikat atilah. Hakikat tak ada syariat, batal untuk pakai. Syariat tak ada hakikat pula, kosong. Ya. Dia kena dua. Dan mengisbatkan wujud hakiki bagi yang lain Allah Ta'ala. Allah, dia lagi bahaya. Wujud yang hakiki jauh dia punya ni, Allah Ta'ala. Jadi diisbatkan, dia memandang-mandang seolah-olah apa? Wujud majas kita ni dah pandang macam wujud hakiki pula. Seolah dia rasa dia ada kuah, seolah dia ada haul dan kuah. Padahal haul wa kuah tu milik Tuhan. La haula wala quwata illa billah. Tak dipandang dia tergasa-gasa. Itu wujud hakiki yang boleh menjadi mentaksis semua perkara, semua hak dia. Tapi bayangan-bayangan tu dah menutup pandangan hati. Sebab apa? Ghaflah, kelalaian. Ini benda semua kena cuci. Buang dah semua ni, dia akan rasa lain. Kelazatan dia akan dapat, kenikmatan dia akan dapat. Dia bersih tu. Ada pun sifat yang lazim bagi baitillah. Tadi kita dah bersih kan? Dia dah takhliyah, kemudian takhliyah nak hias ni. Apa dia 10 juga. Iaitulah kasihkan Allah, mahabbah. Tinggi kan? Tariquna tariqul mahabbah.
Jalan kami ialah jalan mahabbah. Orang yang mahabbah dengan Tuhan yang bentar, dia tak ingat Tuhan ni. Mana dia pergi, dia duduk bangun, dia billah dengan Allah Ta'ala. Itu mahabbah. Bahasan faham mahabbah cukup panjang tu. Panjang sangat, ulama bahas cukup panjang. Sebab ni kemuncak dia tu. Sebab kemuncak kita berjadi dalam hadis sahih tu kemuncak tu. Fa iza ahbabtu. Bila aku kasih. Jadi kita ibadat nak sampai Tuhan kasih. Mana tanda Tuhan kasih? Jadi fana. Dia masuk makam mil fana, mana dia masuk makam mahabbah. La yasul mahabbah illa ba'dal fana. Ya, tak akan sampai makam mahabbah. Itu dalam Hikam Ibnu Ruslan kata apa? La yasul makamil mahabbah. Tak hasil makam mahabbah illa ba'dal fana. Melainkan selepas lenyap pandangan dia, lebur daripada makhluk, dia dengan Tuhan dia. Baru dia akan diberikan mahabbah dia dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Ada pun sifat yang lazim bagi Baitullah itu 10 juga, iaitu kasihkan Allah mahabbah. Kemudian mengesahkan af'al, di tauhidul af'al kena main, sehingga dia bergerak, dia berjalan adalah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, dia berasa dia. Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Allah Taala jadikan kamu dan perbuatan af'al kamu. Perbuatan kita Tuhan jadikan. Kita dah ibadat selama terbuka tak? Terasa tak? Kita bergerak dari dia, kita makan minum dari dia, kita berjalan bercakap dari dia, duduk diam bangun dari dia. Kalau tak daripada dia, kita masih nampak kita lagi, mana hijab tebal lagi. Lepas tu kena tembak dengan zikrullah. Bila tembak dengan zikir, terasa kebesaran Tuhan, perasaan nur memandang kebesaran Tuhan itu membakar pandangan kepada diri dia. Pandangan diri itu terbakar bila apa? Terjadi kebesaran af'al Tuhan, pum, timbul. Apa makna fana? Antabdua azamatillah, terserlah pada batin hati dia kebesaran dan keagungan Tuhan saja, azamah. Dia akan membakar segala benda itu. Ya, sebab tu Ibnu Arabi kata, mengenal diri apa dia? Tak ada engkau. Ni dia kata mengenal diri. Diri apa? Aku ni, aku itu bukan kenal diri. Orang kenal diri tak ada dia dah, habis. Ya, bukan dalam kitab tu kan. Yang kita kata mudah apa? Syekh Nuruddin baca. Ya, sampai orang tu kata sebenar mengenal diri baru tak ada dia. Selagi dia rasa dia ada, tu tak kenal diri punya. Dia menceceh kat kedai kopi, dia kata dia kenal diri. Dia nampak dia hebat. Apa nama tu kan kenal diri. Dan mengesahkan af'al. Asal apa makna? Tunggal, tauhid. Ya, tauhid bisyuhud. Mana af'al, Allah Ta'ala mematikan pandangan af'al kita. Mana kita matikan iradat kita dalam iradatullah, matikan kudrah kita dalam memandang kudratillah. Itu seterusnya maknanya. Matikan. Ya. Itu ada mutu qabla an tamutu. Matikan diri kamu sebelum kamu mati. Kamu takkan berjumpa Tuhan melainkan kamu mati. Ya, masuk syurga di akhirat satu makna mati, itu mati hissi, ini mati maknawi. Ya, itulah dia mematikan pandangan dia. Bila dia matikan pandangan, bila terselah memandang kebesaran Tuhan, lenyap benda itu. Dan benda tak dapat memandang bila pusing balik, zikir. Tu dia. Bagi Ibnu Hajibah kata pusing-pusing balik, zikir. Tapi zikir ma'al hudur. Kalau zikir tak hudur, tak ada maksud lain. Kena hudur betul hati ke dia. Pandang yang lain, lenyap yang lain. Dan tawajuh kepada Allah Ta'ala. Jika ada tawajuh, tawajjah, tawajjah, tawajuhan. Mana bertawajuh, menghadap. Ya, wajjahtu wajhiya lilladzi fatara as-samawati wal ardi, tawajuh dalam sembahyang. Ya, sembahyang ada tawajuh. Menghadapkan diri itu, hadrat Allah Ta'ala. Bila hadap je, dalil hadap apa? Hilang lain. Selagi ada ingat lain, tu tak panggil, tak sempurna berhadap. Dan tawakul atas Allah Ta'ala. Siqatul qalbi biwa'dillah. Itu mana tawakul, setengah dia bertakrif. Siqah hati kita dengan janji Tuhan. Serah habis. Tuhan ada janji, tak ada dia takut, senang, lapang. Sebab orang tawakal dengan Tuhan ni apa? Jiwa dia lapang selapang. Sebab dia pakaian awliya. Nihayah. Hala tuju, nihayah kemuncak jalan ma'rifat, jalan tauhid, jalan tasawuf ni apa dia? Ni pembentukan. Wa ala rabbihim yatawakkalun. Tunas Quran kan, iza zukirallahu wajilat qulubuhum wa iza tulan alaihim ayatu zadahum imana wa ala rabbihim yatawakkalun tu. Ya, bukan yatawakkaluna ala rabbihim, tapi wa ala rabbihim. Itu dia panggil ada faedah hasar, takdimu wa haqqu ta'sirul fil hasar dalam kaedah ilmu balaghah itu. Maknanya atas Allah Ta'ala saja dia bergantung. Lain tak ada. Dia tak bergantung pada diri dia. Dia tak bergantung pada tenaga dia, kekuatan tak.
Habis dia buang, dah mati kan tadi afal lah, nampak apa? Bulat dia mengantung, sikah hati dia ngantar. Situlah kelazatan sebenarnya dibuka. Ya, lazat manis tu dia tahu je lah siapa yang buka. Dan satu lagi, dan serah segala pekerjaan kepada ni, benda mesti ada dalam batin hati orang nak berjalan ni. Ini sebagai dipanggil apa ni? Zat. Mana bekalan dia? Kalau tak ada ni, maknanya takut tak sampai. Bekalan tak cukup. Kalau api tak cukup, kena pakai siapa? Single piece tak boleh lagi dah. Dah banyak gayut, lama-lama butuh bayar. Kenapa terlipis pula. Dan sabar atas bala. Ya, dan qada'nya qada' Allah SWT. Segala bala tu disabar, tu peringkat ni. Kalau lebih tinggi dia rida. Ya, lebih tinggi lagi talazus. At-talazzul bil balaya tahaqqukum bir rida. Tu dalam Habib Madian kata. Ikan Habib Madian kata apa? At-talazzuz, berlazat bil balaya, dengan bala, itu tahaqqukum bir rida. Tanda dia mantap dalam makam rida. Kalau makam rida nak tahu dia tak rida, dia kena bala, dia tak bunyi. Dia boleh senyum. Alhamdulillah. Al-basani libas al-awliya. Tak nak pakai, kan aku pakai yang dapat, aku pakai pakaian wali-wali. Masya Allah. Ini kena sakit dia mengaum. Aduh, asyik aku. Itu tak ada tu. Itu jauh lagi, tak bau lagi. Ya. Talazus bil balayat tahaqqukum birida. Semua kesimpulan di kawan dan kesimpulan mana? Syuhudlah tuan-tuan. Kesimpulan dia tu kan selalu kita bacakan rubbama warada apa? Apamada mal abdu lam yushahid awsaf rabbil azimah lam apa? Lam yakhruj min awsafi nafsihi allaima khurujan kulliyan. Ni dia. Tu suri sekat itu je. Dia nak cek maka musyuhud. Dia dapat syuhud, dia dapat pap dengan Tuhan habis. Terbakar habis yang lain. Oh, yang ni akan nampak terang. Sebab tu dia kena congkil makam musyahadah, murakabah. Tu dalam suluk dia tembak sampai tak. Kalau dah ada tapak tu biasa ada hadid basaran iman bir murakabah. Maknanya asah iman kamu tadi dengan murakabah. Maka menghinakan akan dirinya, ya, dan sabar atas bala dan qada, dan menghinakan akan dirinya bagi kebesaran Allah. Ya. Kalau Nabi atuk kita Nabi Adam nak angkat kepala tak ni. Jangan jalan tunduk, apa malu dengan Tuhan, takut dengan Tuhan. Itu sifat dia orang Allah. Sampai tergaya dia pada luaran dia. Dan berkenak sebenar-benar kepadanya. Mana hati kita iltijak hanya kepada dia je, bergantung hanya pada dia je. Dan kaya dengan Allah, apa kaya cukup. Orang kalau tak cukup miskin. Orang dah kaya dia cukup, dia tak nak ada dia cukup. Dia cukup kita apa? Wa kafa billah. Wa kafa billahi alima, wa kafa billahi syahidah. Cukup. Cukup bagi Tuhan dah tengok, Tuhan dah syahid sebagai saksi. Apa nak tunjuk ke orang buat amal, cukup dengan Tuhan. Itu lazat itu, ya. Daripada makhluk anil matruk, mana meninggalkan akan makhluk, ya, dan fana dalam baka dengan Allah Taala. Dia fana, hilang dalam mana? Dalam baka, kekal di dengan Taala. Fana fil fana. Al fana fil fana dipanggil baka, ya. Itu maknanya. Itulah lazat nikmat Allahumma ja'alna minhum. Kemudian apabila engkau sucikan baitillah, wallah. Bismillahirrahmanirrahim. Sayyidina Maulana